Itu sebab kalau kita tengok orang Malaysia ni kan muka dia bukan semacam. Dan dia macam-macam. Tapi semua kita kata Melayu belaka. Tak? Ada orang Melayu yang mukanya kecinaan. Ada orang Melayu yang mukanya keindiaan. Ada yang tu setengah muka macam Arab. Tapi dia masih kata dia Melayu. Jadi petang ni kita nak tengok Melayu yang hilang ni, dia hilang pergi ke mana? Peradaban Melayu dihayati. Peradaban. Daripada perkataan adab. Saya banyak kali sebut kekuatan orang Melayu ni salah satunya ialah kerana dia berpegang kepada adab. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari, anak-anak yang ada di sini ni sebagai penuntut, sebagai pelajar, kita nak cari ilmu ni yang pertama kena tahu adab. Sekarang ni kita tengok ramai orang yang ada ilmu tetapi tidak, seolah-olah tidak barakah, tidak berkat ilmu itu. Kenapa? Kerana tak ada adab. Jadi yang pertama sekali apabila kita nak menuntut ilmu, kita kena tahu adab. Dan ada adab, ada caranya. Orang Melayu cukup berpegang kepada adab. Jati diri pembentuk ataupun membentuk peribadi. Ini kita nak tengok juga jati diri ni apa ke benda. Pasal apa yang orang sekarang ni duk heboh. Kata orang, terutamanya orang Melayu lah, dah hilang jati diri dan sebagainya. Sebab kalau tidak ada adab, tidak ada jati diri, maka Melayu itu bukan Melayu lagi. Itu sebab kata Melayu yang hilang barangkali. Sebelum kita cari Melayu, kita kena tahu dulu Melayu itu apa kan. Ini duk sibuk kata dia Melayu, hak ni bukan Melayu, hak tu bukan Melayu, hak ni tak berapa Melayu. Tapi bila kita tanya dia balik Melayu itu apa, dia tak tahu. Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Perlembagaan kita. Artikel 160, perkara 160 dalam kurungan 2. Itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Hilang. Ini sentimen keakraban kita dengan agama. Muka betul-betul macam Melayu. Tapi agama Buddha. Itu barangkali siang. Pergi ke Bali. Bali, Pulau Bali di Indonesia. Kulit macam kita belaka. Kulit macam kita belaka, pakai songkok. Pakai kain plekat lagi. Yang perempuan pakai kebaya lagi. Tapi pergi duduk sembah di dia punya pura, dia panggil pura. Hindu. Dia agama Hindu. Ikut perlembagaan kita artikel 160 itu bukan Melayu. Ini yang pertama. Ini pun ramai orang tak tahu. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu ni? Macam mana adat budaya Melayu ni? Sebab adat ini dia berubah-ubah kan. Banyak sekarang ni adat yang kita tinggalkan pun. Walaupun ada orang Melayu kata, biar mati anak jangan mati adat. Pernah dengar tak? Ingat aku tak pernah dengar lah. Mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu tu? Masuk rumah tak pakai kasut. Itu salah satunya. Salah satu. Jangan ingat masuk rumah tak pakai kasut macam Melayu dah lah. Orang Korea pun masuk rumah tak pakai kasut. Kalau ikut adat dulu lagi banyak. Makan nasi duduk sila. Lah ni tak ada dah. Lah duduk di meja belakang. Duduk sila jam. Nak bangkit tak boleh lah lepas tu. Nak makan pun payah kan lah. Perut buncit, duduk belakang dengan pinggan. Pinggan kena lapik buah tati Milo dulu, baru boleh makan. Kalau dulu pergi Kenuri memang duduk di balai tu, memang duduk sila. Lah ni tak dah. Lah duduk kerusi belakang. Dan banyak lagi lah yang dikatakan adat Melayu itu kita amalkan. Ini persoalan adat. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Kan? Kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut.
Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kita cakap orang putih kan, cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa, dia bercakap, what language do you use? Di Amerika, dia akan kata, I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun, orang Amerika kata, I speak American. Tak. Dia kata, I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggris, English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Dipertuturkan oleh satu kelompok, satu tribe yang kecil di England, United Kingdom itu. Sama kalau pergi ke Australia. Pergi ke Australia. Tanya dia, what language do you speak? Dia tak kata, I speak Australian. Dia kata, I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca. Bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Tai itu termasuk dalam semenanjung ini. 300 juta penutur. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa, perkembangan bahasa, evolusi, perubahan bahasa mengikut masa. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan hari ini sebut perkataan-perkataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih bahasa Melayu. Jangan kata, tak ada siapa harus cakap bahasa Melayu lah. Ada siapa balik tanya lelaki dia, kenapa abang gerangan berhati walang? Tu cakap bahasa Melayu. Mesti lelaki jawab, hang awak kuih pelik lah ni. Ya itu bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu yang dipertuturkan barangkali dalam abad ke-15, 16 begitu. Bahasa Melayu juga. Kita pun bahasa Melayu juga. Jadi, orang Melayu itu kalau ikut perlembagaan bertutur menggunakan bahasa Melayu. Tak boleh kan dia cakap bahasa lain? Boleh. Tetapi yang banyaknya, asasnya itu bahasa Melayu. Kan sekarang ni kita cakap campur-campur kan? Campur-campur dah. Campur-campur. Kemudian yang keempatnya, lahir sebelum Hari Merdeka. Sama ada di Persekutuan atau Singapura, atau pada Hari Merdeka telah bermustautin di Persekutuan atau Singapura. Ini ikut perlembagaan. Ini Melayu. Ada juga scholar yang mengatakan bahawa Melayu itu ada 3 jenis. Satu disebut Proto-Malay. Melayu Proto. Melayu Proto ni siapa? Asli. Paling awal sekali adalah orang Semang. Siapa orang Semang ni? Bukan Kubang Semang tak, Semang lah. Dia ada angkat tangan kata saya Semang. Tak kot nama saya duduk Kubang Semang. Semang, orang Semang. Kajian Profesor Oppenheimer baru-baru ni menjumpai DNA orang Melayu. Bukan Oppenheimer saja, tapi 2-3 profesor lain, termasuk juga Profesor Muhammad Haji Saleh dan juga Profesor Wan Hashim Wan Peh. Dalam kajian kumpulan mereka mendapati bahawa dalam setiap DNA orang Melayu itu ada peratusan tertentu DNA Semang. Maknanya moyang-moyang kita ni, orang Melayu, apabila mengaku Melayu, mesti ada DNA orang Semang. Sebab Semang ni wujud 60,000 tahun. Ini kajian menggunakan mitochondria DNA, mtDNA. Jadi sekarang ni kita kaji Melayu ni bukan guna bomo dah. Kita guna DNA, guna mikroskop. Bukan teropong dengan buluh je lah. Kita teropong dengan mikroskop, elektron mikroskop. Jadi di dalam DNA orang Melayu itu ada peratusan DNA yang dipetakan daripada orang Semang. 60,000 tahun. Manusia apabila keluar daripada ni Homo sapien keluar daripada Afrika 85,000 tahun, 60,000 tahun sampai ke sini. Bermula dengan orang Semang. Itu Proto-Malay. Sebelum ni ada orang kata Yunan, Cina turun jadi Melayu kan. Itu tak betul. Teori itu sudah ditolak oleh kajian Oppenheimer dan juga pengkaji-pengkaji lain itu. Daripada Semang itulah dia jadi yang lain, dia jadi Jakun, jadi Senoin, jadi Mahmeri, jadi itulah kan. Itu Proto-Malay. Kemudian disebut pula pengkelasan yang kedua Melayu ni Deutero-Malay.
Deuteronomy maknanya orang yang berpindah dalam alam Melayu ni. Ini yang Jawa mari sini, Aceh mari sini, orang Jawa, orang Aceh, orang Bugis, Banjar. Ini semuanya kelompok-kelompok yang kemudian ini yang disebut sebagai Deuteronomy. Lepas tu ada orang daripada Pantai Timur, kan? Orang Kelantan, ada orang Kedah, ada orang Johor, campur-campur lah. Dan yang ketiga kata pakar pula, orang yang hybrid. Bukan kereta aja hybrid, orang hybrid. Hybrid daripada luar alam Melayu. Dia bercampur berkahwin dengan orang Melayu. Mailah puak-puak Arab mari sini kahwin dengan Melayu. Dapatlah orang macam saya. Ini kelompok yang ketiga. Pasal moyang saya tu moyang. Mari daripada Hadramaut. Mari ke kawasan di Satun. Satun tahu, Nakhon Sitamarat. Lepas tu perang dengan Thai ke macam mana tu lari turun ke bawah. Penang ni kita tahu lah kan, daripada India mari Nagapattinam, selatan-selatan India tu mari Kajol lari mai, Shah Rukh Khan lari mai menikah dengan orang Melayu, dapatlah sebahagian daripada orang Pulau Pinang ni. Ini kelompok yang ketiga ni lah. No Jawa mai lari, perang dengan Belanda, sebelum Belanda lagi pun Majapahit. Itu sebab kalau kita tengok orang Malaysia ni kan muka dia bukan semacam. Dan dia macam-macam. Tapi semua kita kata Melayu belaka. Tak? Ada orang Melayu yang mukanya kecinaan. Tak, muka nak macam Cina kan? Tapi kita kata dia Melayu juga. Ada orang Melayu yang mukanya keindiaan. Hidung muka main tinggi. Pagi-pagi suka makan roti canai. Tapi Melayu juga kita kata kan? Kita terima dia sebagai Melayu. Kerana ini kelompok yang ketiga tadi. Ada yang tu setengah muka macam Arab. Tambah lah ni kan suka makan nasi mandi lah. Tapi dia masih kata dia Melayu. Jadi itu sebab kita katakan, ini Melayu. Mengikut pengkelasan daripada setengah sekolah ataupun setengah sarjana.